Sudah baca dah. Ini sambungan, terjemah pun terjemah dah. Sambungan huraian. Riwayat daripada Anas katanya tidak pernah aku menyentuh harir maupun dibaj. Kedua-duanya adalah sutera yang lebih lembut dari tangan Nabi SAW, dan tidak pernah aku mencium sesuatu bauan atau wangian sama sekali yang lebih wangi dari bau ataupun wangian Nabi SAW. Jadi tak ada lebih lembut daripada sutera. Dia tidak pernah. Mana sutera tu paling lembut dah lah. Tak pernah sentuh sutera yang lebih lembut daripada tangan Nabi SAW. Artinya lembutlah tangan. Dan baunya bau wangi. Tak pernah ada sesuatu wangian ataupun bau yang lebih wangi dari bau Nabi SAW. Ini masih lagi kita di dalam bab apa? Sifat Nabi SAW. Bab sifatin Nabi SAW. Sifat Nabi SAW. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW lebih pemalu daripada anak dara. Fi khidriha, anak dara dalam tempat berlindungnya ataupun di balik tabir. Lebih pemalu dari anak dara di balik tabir. Kita kata anak dara dah di balik tabir, apa lebih pemalu? Hak luar lah malunya. Balik tabir tu nak malu apa? Ni nak ceritanya perempuan yang bertabir lah, yang bertudung. Perempuan yang bertudung sangat pemalu. Dia lebih pemalu lagi. Ini dalam perkara yang tidak ada kaitan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada kaitan dengan hukum tu, tak ada lah dia malu lagu tu. Tidak adalah malu seperti anak dara tu. Ada pun anak dara ni dia malu belaka. Ni tidak. Mana tempat-tempat tu, pada tempat-tempat tu memanglah lebih pemalu lagi daripada anak dara. Terutamanya dalam perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak baik, cukup malu. Kemudian malu tu luas makna dia. Malu dengan Allah, malu dengan macam-macam lagi lah yang lain. Sebab malu itu adalah sebahagian ataupun satu cabang daripada iman. Al-haya syu'batun minal iman. Dengan sebab itu semestinya ada sifat malu tu pada Nabi SAW. Tetapi oleh kerana sifat pemalu ni lebih menonjol dan lebih kelihatan, nampak kepada orang ramai ni, pada gadis, maka disebutkan contoh itu. Seterusnya riwayat daripada Syu'bah supaya tadi juga, wa idza kariha syai'an 'urifa fi wajhihi. Apabila Nabi SAW tidak senang ataupun tidak suka dengan sesuatu, akan dapat diketahui perasaan tidak suka dia tu pada wajah dia. Maka orang-orang yang berada di sekelilingnya ataupun sahabat ataupun isteri dia tu fahamlah, nampak selalu. Itu kerana pada kelihatan di wajahnya.
kelihatan di wajahnya. Artinya dia nak menggambarkan di sini selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang comel, jadi nampak lalu kesan dia tu pada wajah dia. Selain daripada tu nak cerita juga apa ni, sensitif dia tu, sensitif dia. Adapun orang-orang yang jenis orang panggil muka tebal, buat macam mana pun dia tak ada berasa apa-apa, tak ada berubah apa-apa, selamba je. Dia ni tidak macam tu. Sebab apa? Sebab dia tidak jenis orang panggil muka tebal. Nampak selalu pada wajah dia tu, atau suka ataupun tidak suka. Dan selain daripada itu nak menunjukkan kalau seseorang tu melalui sikap dia ataupun air muka dia kalau berubah dan menunjukkan sesuatu, lalu orang faham daripada air muka dia, itu tidak jadi masalah, tak apa. Sebab Nabi SAW sendiri pun macam tu. Bahkan adalah lebih baik, itu salah satu tangga lah, peringkat, kita kata peringkat untuk nak menyatakan tidak suka ataupun tidak senang hati, itu tidak semesti diucapkan dengan perkataan itu. Ada kalanya lebih baik, lebih jimat lah tenaga, dengan cara misalnya kalau anak-anak kita tahu kita tidak suka, daripada mana? Daripada air muka, mujur lah. Kalau mana belum kata apa-apa lagi pun sudah faham dah, ni kata pun tak jadi apa juga, kata pun tak ada memberi kesannya apa juga, derah tu kira lah tepi, tapi kesannya tidak ada. Adapun sahabat-sahabat ataupun anak-anak dia, isteri dia, dia tahu Nabi SAW suka tidak suka daripada muka saja. Artinya Nabi, selain daripada Nabi SAW itu sensitif, orang di sekeliling dia tu pun sensitif. Dan itu menjimatkan tenaga, tidak kata jadi siapa serok tekok-tekok, sarah, marah kepada anak-anak, tapi jadi tidak. Ini tidak. Sebab apa? Sebab orang sekeliling itu pun sensitif. Dia berasa selalu dengan sendirinya dia akan ubah hak dia rasa Nabi SAW tidak senang, dia akan ubah. Kalau tidak jelas akan tanya gapo dia yang tidak senang tu. Seperti Sayyidatina Aisyah, yang mana dia pasang gapo dia lansir yang ada gambar binatang. Nabi SAW masuk, nampak muka dia berubah. Maka Aisyah pun kata, sebab apa? Ni pasal ni pun untuk kamu juga, mana untuk perhiasan. Jadi rupanya sebab tu. Maka lepas pada tu Aisyah pun ambil dan dia buat sarung patah. Buat sarung patah tu Nabi SAW tak apa. Maknanya dia pakai gitu. Dan masing-masing tu jaga, tak payah jadi kecek banyak. Itu maksud dia urifa fi wajhihi, itu dapat dikesan pada wajahnya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah katanya Nabi SAW tidak pernah mencela, mengeji mana-mana makanan sama sekali. Kalau dia ingin, dia makan, kalau tidak, dia tidak makan. Itu caranya, itu peribadinya. Dia tidak akan mengeji makanan. Satu, makanan itu rezeki Allah, walau bagaimanapun tidak sedap, walau bagaimanapun tidak menarik, ia adalah tetap makanan. Kalau ketika kita senang, memanglah kita tidak berasa berganya, tapi pada ketika susah, setara tu pemujur dah dapat. Setara tu pemujur. Dengan sebab itu kena ingatlah pada masa tu, pada masa mungkin kita susah, hak setara tu pemujur kita dapat. Ia dapat juga melapik perut kita. Ke mana-mana pun ia makanan itu tentulah kepada orang Islam yang halal. Dengan sebab itu tak boleh mengeji makanan ataupun mencela sesuatu makanan. Itu satu. Yang kedua, makanan ni masalah berkait dengan selera. Boleh jadi kita tidak berselera, orang lain berselera, boleh jadi. Jadi kalau hak kita tidak berselera, orang lain berselera, kita kata
kita kata macam-macam, dia menimbulkan rasa jijik pada orang lain, ataupun kita tidak hormat pada dia lah. Dia berasa kita ni tak melera ke dia, tak melera ke dia. Jadi cara meleranya lah ke mana? Setengah-setengah orang lah, setengah-setengah masyarakat tu, kalau kita turut makan walaupun sikit, kalau tidak dia kata kita tidak sudilah macam-macam. Apalagi kalau kita kata tak sedap lagu ni makan, misalnya, itu tidak patut. Nabi SAW tidak bersikap begitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, yang berkait dengan rumah dia. Dimaksudkan di sini hak berkait dengan rumah dia, hak orang rumah dia lah, kita kata isteri dia buat. Dia tidak akan keji, dia tidak akan cela, ataupun kata tak molek makanan tu, kata tak sedap lah, tak pandai lah buat. Tak ada. Apa yang ada dia terima. Kalau dia tak makan, dia tak makan. Tapi dia tidak kata. Yang ini dengan arti menyakiti isteri dia, tak ada sama sekali sifat dia macam tu. Ini bukan bermakna Nabi SAW nak ajar kita tak boleh komen tentang makanan tu, tak boleh kata sedap atau tidak sedap. Suku hak tu. Kalau kita beli kedah, tak sedap bola beli hak ni. Kalau nak beli roti canai, beli lain lah. Tu tak apa hak tu. Tidak menyakiti hati siapa-siapa, dan untuk kepentingan kita bersama. Kalau tu tak apa, hak ni maksudnya hak isteri dia buat, hak orang sekeliling kelalai dia buat, bui kepada dia, dia tidak keji. Sebab dengan mengeji begitu, dia akan jadi kecil hati lah, terkilan lah. Maknanya orang yang buat tu walaupun tak sedap pun susah juga nak buat tu, makan masa juga, ataupun dia tidak pandai, dia pandai setakat tu. Sekurang-kurangnya mujur juga dia buat, kita tak payah kena masak suku. Kalau tidak, susah kita kena masak sendiri pula. Kalau lah kita tu jenis payahlah, selera kita tu jenis cerewet, kita kata, sepatutnya kita kena cari orang yang pandai masak dulu lah, kalau nak lagu tu maksudnya. Ada orang perempuan yang pandai masak, ada yang tidak pandai. Tengok kepada hak kita nak tu lagu mana. Jadi nak kata setelah kita pilih dia, lepas tu kita nak suruh dia sempurna, dah lah kita pilih dia tu molek dan lain segi lain, masak pun langsung pandai juga. Lepas tu kalau tak pandai kita kata tidak lagu tu sifat Nabi SAW, tidak lagu tu. Tidak kata keras apa gapo, tak sedap lah, apalagi nak apa nama ni, balik talan kau, lerak pinggan, jauh sekali lah. Itu hak dia naknya. Nak sininya perhubungan dia dengan ahli keluarga dia tu sangat mesra, masing-masing saling jaga hati satu sama lain. Itu maksudnya. Bahkan Nabi SAW walaupun dia tidak kenal satu makanan, tidak kata dia gila hari makan lain, asalkan benda tu halal. Dalam satu hidangan, sekali-sekali makan, orang lain makan, orang lain dia tidak makan, tak apa. Dia jaga hati. Tidak kata dia tidak suka makan benda tu, dia pergi lari lain. Tidak. Kalau selagi benda tu halal, tak perlu kita lari lain. Kalau katakanlah kita tak boleh itik, misalnya tak boleh itik, tak boleh tengok orang makan itik depan kita, tidak lagu tu. Dia boleh kawal perasaan dia. Misalnya Khalid bin Walid makan dhab, dalam majlis yang sama, dalam hidangan yang sama, Nabi SAW tak makan. Dia biar makan. Dia duduk sekali, tidak kata lari. Tidak kata lari. Maknanya kalau kita lari ataupun kita menyatakan kita ni jejek, itu kita tidak hormatlah pada dia, kita tidak jaga, melera hati dia. Seterusnya riwayat daripada Ibn Buhainah, Abdullah bin Malik bin Buhainah Al-Asadi, katanya Nabi SAW apabila bersujud, baginda akan merenggangkan kedua tangannya. Maknanya sujud gini, dia buka begini, dia bukan perapak gitu. Apatah lagi nak perapak siku ni ke lantai, jauh, tidak. Mana dia angkat, lepas tu buka. Sehingga kami nampak dua ketiaknya. Dalam riwayat Ibnu Bukair, dia kata Bakar berkata, putih dua ketiaknya. Nampak.
Ini nak cerita Nabi SAW satu gambaran dia sembahyang lah macam mana. Selain daripada tu, tubuh dia tu macam mana rupanya. Nak cerita tu. Dari segi dia sembahyang, dia buka. Buka tu menunjukkan segar, cergas. Tidak kata lesu, letih, lemah. Kalau buat gini, rapatkan di lantai, maknanya nampak lemah, letih. Sembahyang dia tak, Nabi SAW ajar kepada kita tidak menampakkan letih, penat, malas, serupa binatang, serupa dengan syaitan. Tak ada. Tak ada macam tu. Itu sifat sembahyang. Jadi dia buka. Walau bagaimanapun, ini ada perbezaan pendapat lah dalam mazhab. Kalau orang perempuan, kepada orang perempuan, tidak disunatkan mengikut setengah ulama lah, buka lagu tu. Bahkan kepada orang perempuan elok dia tutup. Dia bukan itu di lantai tak, di lambung dia tu, supaya lebih menutup keadaannya. Misalnya kalau kain tu agak jarang sikit, kalau orang tengok daripada jauh, dia tidak pakai baju dalam dia, coli ke apa ke, kita kata nampak lah. Tapi dengan cara dia buat begitu, tak nampak, lebih menutup keadaan dia tu. Sebab bagi orang perempuan lebih disukai kalau melakukan sesuatu yang menutup diri dia tu. Molek buat gini. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, juga kepada orang lelaki pun, kalau sekiranya sembahyang jemaah, molek tutup juga. Tutup, jangan buka sangat. Sebab kadang-kadang orang turun tu kena siku kita. Jadi, dan makan ruang banyak. Bagaimana kalau orang ramai? Jadi nampak tu kita tu menguasai keadaan. Jadi dia naknya menampakkan kita ni saling bertolak ansur. Bertolak ansur dengan lagu mana? Dengan cara rapat-rapat, lebih mesra. Lepas tu tutup, tidak menyakiti orang, tidak kata menyinggung dia. Dia kata lebih molek gitu. Ada pun Nabi SAW buat tu, dia tu iman. Ataupun kalau orang sembahyang seorang, tak apalah, molek lah buat lagu tu. Tapi kalau sembahyang jemaah, kita kena melerah jemaah. Kita kena melerah jemaah. Pendapat dia tu sangat molek. Hak Nabi SAW nampak baik, nampak ketiak. Macam mana nampak ketiak? Artinya Nabi SAW sembahyang tu tidaklah kata baju kemah benar sama-sama, tidak. Ada ketikanya dia pakai kain selimut gitu, kain seperti kita kata sebah gitulah. Sebah kain lepas kau, ataupun kain serbai kau, kain kapal besar tu, selimut gitu. Mana sekiranya kalau dia sujud tu nampak, aku celah. Ini menunjukkan bahawa dengan nampak ketiak, dengan nampak lambung sedikit, tak apa, tu tidak mencacatkan sembahyang seseorang tu. Itu satu pengajarannya. Yang kedua, Nabi SAW terlalu sederhana, simple orangnya, tidak kata susah lah. Nak sembahyang mesti kena lagu ni rupa dia, tidak. Pakai sekadar yang ada lah, dia ada dalam keadaan macam mana, dalam keadaan macam tu lah dia sembahyang. Tidak kata apabila nak sembahyang ambil kain suku pula, pakai baju suku pula, tidak. Apa yang ada lah, apa yang ada. Itu yang kedua, pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, kadang-kadang mana hak ni hadis-hadis hak berkenaan dengan nampak ketiak ni, ada beberapa riwayat yang sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah, iaitu orang perempuan cerita Nabi SAW nampak ketiak dia, bukan orang lelaki. Hak ni riwayat orang lelaki, tak apalah. Maknanya orang perempuan pun nampak hak ni, dia kira tidak aurat lagi, walaupun orang asing, tak apa, sekadar tu nampak tu, tak apa. Cumanya kena jagalah, baik lelaki ataupun orang perempuan. Dalam Quran sudah ajar dah, yaghuddu min absarihim kalau orang lelaki, kalau orang perempuan yaghuddna min absarihinna, kena jaga pandangan. Sekiranya dengan memandang itu menimbulkan suatu perasaan yang tidak baik, cuba alihkan. Itu sajalah, cuba alih, jangan tunggu tengok. Tapi kalau sekiranya tidak ada apa-apa, tak apa, boleh tunggu tengok sehingga nampak putih dia sebut, nampak, maknanya tu cara perhati molek tu, cara perhati juru benar tu. Tapi dia tidak ada perasaan yang tidak baik, tak apa. Apalagi kalau muka, kira-kiranya hak biasanya kalau tengok muka tu tidak ada apa, tapi kalau dia tu ada perasaan yang tidak baik, jangan tengok.
sama ada lelaki kepada perempuan atau perempuan kepada lelaki. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tak apa, tengok, sehingga kita boleh sebut dia ada tahi lalat sini, kalau misalnya dia ada gini-gini, itu tak apa. Sebab apa? Usahakan muka hak ni hak bahagia dalam ni, hak biasanya orang lebih tutup. Setara tu pun Nabi SAW terdedah kadang-kadang. Ini menunjukkan tak apalah. Itu yang keempat. Yang kelimanya, Nabi SAW nampak ketiak putih. Apa? Putih ketiak ni. Putih lagu mana? Biasanya orang ketiak ni dia ala kehitam sikit. Tempat-tempat sulit tu kan, tempat-tempat berlipat tu, dia lebih hitam. Kalau dia tu putih pun dia lebih hitam. Kalau dia tu memang hitam dah, kau hitam lagi. Mana tempat-tempat sulit itu. Ketiak ni biasanya kalau putih tu maknanya dia putih benar. Barulah nampak putih. Itu salah satu pertanda. Kalau seseorang tu maknanya ketiak dia tu putih, dikatakan putih, makna dia putih benar. Sebab kalau dia putih sikit-sikit, ketiak dia akan jadi hitam. Itu satu kesimpulan yang dapat kita buat lah. Itu yang kelima. Yang keenamnya, setengah ulama mengatakannya sebab dia katakan putih tu bukan putih warna dia tu, tapi licin. Sebab Nabi SAW selalu cabut ketiak, bulu ketiak, dan dia suruh cabut bulu ketiak. Kalau dia suruh, dia sendiri tak buat, apa makna? Dia kata lagu tu, ini putih, nampak putih tu kerana dia cabut bulu ketiak dia. Bulu ketiak disuruh cabut. Dan itu termasuk dalam sunnah juga. Sebab cabut, gambaran kepada licin, itulah yang disebutkan putih itu, bukan warna putih. Itu pendapat yang keenam berhubung dengan perkara ni. Seterusnya, Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak mengangkat dalam mana-mana doanya kecuali pada istisqa, angkat tangan dia. Kerana Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga kelihatan putih dua ketiak. Jadi setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata Nabi SAW ni tak angkat tangan pada masa berdoa. Doa biasa gini lah, tak angkat tangan, tak kena tu. Kerana dia berpegang dengan zahir hadis ini, maka dia kata Nabi SAW tak pernah angkat tangan dalam mana-mana. Sebab dia kata dalam mana-mana doanya, kecuali mana hak ni sajalah. Pada ketika istisqa, minta hujan tu, Nabi angkat tinggi sehingga nampak ketiak. Sedangkan di sini hak dinafikan itu angkat tinggi tu sampai nampak ketiak ni, hak tu tak ada kecuali pada ketika istisqa. Bukan makna tak angkat tangan langsung. Pada ketika lain tu angkat tangan tapi tidak angkat tinggi. Hak ni angkat tinggi sehingga nampak ketiak. Gitu maksudnya. Sebabnya Nabi SAW banyak sangat dalam hadis-hadis menyebutkan baginda angkat tangan pada ketika berdoa. Angkat tangan. Jadi angkat tangan tu angkat lagu ni boleh berlaku lah. Semuanya nak menunjukkan kerendahan diri, kehinaan diri, sangat berhajat kepada pertolongan Allah SWT. Supaya orang sesak tu pakai hola tangan, menampakkan dia ni memerlukan. Gitulah kita dengan Allah SWT pun bila berdoa tu angkat tangan, makna gitu, sama ada gini ataupun gini. Setengah ulama mengatakan gini, seperti mana pada ketika kita nak angkat tangan semaya, nak takbir, luah kan. Begitu juga pada ketika kita sujud, kita letak gitu, tidak kata rapat dah, buka sikit. Begitu juga ni makna gitu. Tapi kalau rapat gini boleh juga. Maknanya dia angkat tangan lah. Tetapi bukan semua doa Nabi SAW setiap kali nak berdoa tu angkat tangan, tak juga. Seperti yang kita sudah sebut dah sebelum pada ni. Kalau jenuh doa, orang panggil setiap doa angkat tangan, banyak benar lah. Nak bawa motor, nak start motor, subhanallazi sakhara lana, angkat tangan dulu. Tak ada lagu tu. Berapa kali Nabi SAW duk baca sama, tak ada kata secara khusus angkat tangan, tak. Nak makan, apa nama ni, nak makan tu baca dulu doa. Tidak kata angkat tangan, tak ada. Masing-masing baca. Ada hak angkat tangan, ada hak tidak angkat tangan. Tetapi orang yang mengatakan langsung dia tidak angkat tangan kecuali pada istisqa tu tak kena. Maksud tidak angkat tangan tu tinggi macam tu. Tu tidak ada kecuali pada ketika istisqa. Ada pun angkat tangan itu ada banyak, bukan sikit, banyak.
Dan kalau seseorang tu nak berdoa dia nak angkat tangan, itu sunnah, tidak kata bid'ah ke apa dak lah. Kemudian Nabi SAW, bahkan ada tempat-tempat tu dia larang angkat tangan. Setengah tempat tu tak ada larang. Setengah tempat tu dia larang. Misalnya di akhir semaya. Di akhir semaya tu memang digalakkan doa tu. Sebelum pada beri salam tu, molek nak berdoa situ. Situ tidak angkat tangan. Bahkan ada hadis yang melarang angkat tangan. Situ tak boleh angkat tangan. Tapi setengah-setengah tempat kita boleh pilih lah, sama ada nak angkat atau tak angkat. Setengah-setengah tempat. Itulah yang pentingnya kalau kita tu ngaji hadis tu, kita tahu tempat ni dia tidak angkat tangan, kita tak angkat tangan. Tempat ni patut angkat tangan. Begitu. Seterusnya Abu Musa berkata, Nabi SAW berdoa dan mengangkat kedua tangannya, dan aku melihat putih dua ketiaknya. Diriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya, dia menyebutkan dari ayahnya yang di Abi Juhaifah lah. Dia berkata, saya dufi'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil abtah fi qubbatin. Aku telah pergi, mana secara tidak sengaja lah, secara tidak disengaja, dufi'tu. Aku telah sampai kepada kubah Nabi SAW di Abtah pada ketika tengah hari. Bilal pun keluar, dia pun lepas tu masuk ke dalam, lalu bawa keluar air lebihan, air sembahyang Rasulullah SAW. Fawaqa'an nasu alaihi, orang ramai pun berebut-rebut mengambil air itu daripada Bilal. Kemudian dia masuk lalu mengeluarkan anazah, yakni satu lembing tombak kecil yang mana hujung dia tu ada besi, lombok lembing lah. Dan Rasulullah SAW keluar semacam aku nampak, yang ni masih nampak lagi, semacam aku nampak kepada sinar dua betis Nabi SAW. Jadi makna dia keluar tu boleh jadi dia akak ke, kain dia tu dia akak sikit. Jadi kawan ini duduk tengok, Abu Juhaifah ni tengok bersinar mana beti dia tu, maknanya comel lah, bersinar tu, berseri-seri beti dia. Lepas tu dia pun pacak anazah tu depan sebagai sutra, kita panggil sutra, yang ni sebagai pedang lah, supaya orang yang lalu depan tu tidak jadi terhalang lah untuk lalu depan. Sebagai sutra pacak di hadapan tempat tu imam nak berdiri je lah. Lalu kemudian dia bersembahyang zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, sebab ini dalam musafir. Dalam keadaan lalu di hadapannya himar dan orang perempuan, Nabi SAW tidak halau, tidak suruh halau, makna tak apa dah lah, sebab sudah pacak dah. Jadi gapa-gapa hak lalu depan tu tak apa dah. Sebab apa? Sebab dalam setengah-setengah hadisnya ada Nabi SAW larang tak sewi sembahyang. Bahkan dia kata dalam setengah-setengah hadis yang lain pula, memutuskan sembahyang oleh sebab lalunya orang perempuan, anjing, himar. Dalam setengah-setengah riwayat tu sebut 2, dalam setengah riwayat sebut 3. Tak apalah tu, mana memutuskan, memotongkan sembahyang seseorang tu. Jadi hadis ini menunjukkan hak kata kalau kita terima hak tu, hadis tadi tu sebagai terus boleh dipakai, bermakna kalau tidak ada sutrah, mana di bawah daripada di depan kita dekat, kalau jauh dan ada sutrah tak apa. Tapi setengah-setengah ulama kata hadis itu tak boleh dipakai, hadis itu tak boleh dipakai. Bahkan Aisyah sendiri kata, sama kita ni dengan anjing, dengan himar, orang perempuan ni, kata dia. Siapa putus sembahyang gitu. Jadi dia kata tak ada apa-apa yang memutuskan. Saya sendiri tidur di hadapan Nabi SAW, duduk sembahyang, tak ada apa-apa, tidak kata putus sembahyang. Sama ada putus sembahyang itu dengan makna batal sembahyang seperti setengah-setengah ulama faham, ataupun dengan arti kurang, mengurangkan sembahyang. Kalau nak betul-betul mengurangkan, tentu Nabi SAW suruh halih dah.
Dia kata tidak. Artinya mengikut setengah ulama, dia kata berdasarkan hadis-hadis itu, hak kata menyebutkan potong itu sudah mansuh kata mereka. Tetapi mengikut Imam Ahmad, dia kata tidak mansuh, masih lagi terpakai hadis itu. Tetapi terpakai itu dengan makna mana? Dengan makna batal kah? Itu pecah dua pula. Ada yang mengatakan memang batal, tetapi pendapat yang terbaik dalam banyak-banyak tu bukan batal. Yang ni kalau kita perhati kepada hadis itu sendiri, iaitu taqta'us salat ataupun yaqta'us salat, memotong, bukan yufsidus salat ataupun yubtilus salat, tetapi makna memotong. Memotong ni maknanya kurang, mengganggu. Orang perempuan mengganggu ke mana? Iyalah, kalau orang perempuan lalu, orang yang duduk sembahyang ni boleh jadi macam-macam terletak fikiran dia. Jadi putuslah tu. Tidak kata boleh khusyuk betul, jadi terganggu. Ataupun anjing lalu maka terkait marilah kita, boleh jadi tak tenang. Itu makna memotong. Begitu juga himar ni bunyi kuat. Jadi kalau dia duduk lalu sebab kita duduk tengah pejam mata, duduk tengah khusyuk baca, tahu-tahunya bunyi suara dia. Jadi itu semua mengganggu. Dengan sebab itu kena cari tempat yang tidak ada semua tadilah. Kalau kita pakai macam tu lebih sesuai. Sebab apa? Dalam hadis itu dia sebut qat'u. Mana perkataan qat'u, yaqta'u ataupun taqta'u salah, memotong sembahyang, memutuskan sembahyang, bukan membatalkan sembahyang, bukan merosakkan sembahyang. Maknanya ke mana-mana pun ada kurang berlaku. Adapun Nabi SAW tu, dia tidak alih, dia lain, dia tidak terganggu dengan benda-benda tu. Adapun kalau kita sembahyang, apa bini duduk depan, apa kalau selok sikit sebanyak berlaku mana? Itu masalah. Sebab tu dia tidak bagi. Nabi SAW tidak lagu tu. Seterusnya, dalam hadis ini menunjukkan betapa sahabat-sahabat itu sayangnya, kasihnya, mesranya, dan dia nak ambil berkat daripada Nabi SAW. Di sinilah disebutkan asas bagi tabarruk, mengambil berkat tu, mengambil berkat daripada air hak lebih dia ambil sembahyang. Katakanlah dalam satu bekas dia ambil air sembahyang, dia curah, tak basuh semua selesai, hak baki lagi tu, bukan dia ambil air sembahyang lepas tu tak ada hak bekas basuh kaki gapo tu, bukan hak tu. Fadli waduk ni maknanya hak lebih lagi. Dalam bekas tu yang telah digunakan hak lebih lagi. Dia ada keberkatan dia ada keberkatan. Ni selain daripada hak Nabi SAW sendiri, hak orang lain pun air sembahyang ni dia ada keberkatan dia. Dia ada keberkatan dia. Yang ni kalau orang kena usik ke hatu, ke gapo gangguan, ke gapo, kalau kita renjih hak tu pun dia ada jadi penawar juga tu. Dia jadi penawar, tidak saja air lebih air sembahyang tu. Lepas tu ambil tu nak apa, dia nak ambil, nak comot muka, gitu. Setengah ulama mengatakan ini pada banyak tempat berlaku begini, bukan setempat saja. Setengah ulama mengatakan ini peristiwa ini berlaku di Hudaibiyah satu ketika saja, dengan maksud sahabat ni nak tunjuk kepada orang kafir bagaimana sahabat-sahabat ni sanggup mati kerana Nabi SAW. Kalau Nabi meludah, akak sambut. Adakah lagu tu setiap kali Nabi SAW di mana-mana buat lagu? Tidak. Ini kerana orang kafir mari duduk tinjau tengok. Jadi nak pergi Mekah ni, setara ni kata dia, kalau ludah pun sambut ni tak jatuh ke tanah. Kalau ambil semaya berebuk-rebuk, ambil air lebih air semaya dia, bagaimana kalau kita bunuh dia? Bagaimana kalau kita ganggu dia? Tak tahu nak jadi lagu mana. Dia dengan tujuan tu. Dengan tujuan tu sahabat-sahabat buat tadi. Setengah ulama berpendapat demikian. Tapi setengah-setengah ulama mengatakan tidak. Memang ini tabarruk sungguh. Bukan pada ketika itu saja. Di tempat lain pun ada beberapa tempat lagi yang mana mereka buat begitu. Dan itulah yang betul. Bukan setempat itu saja. Tetapi di tempat lain itu tidaklah setiap kali. Tidak setiap kali. Kita kena ingat, walaupun ada sahabat yang minum air kencing Nabi SAW,
Ada yang minum darah, dia bekal tu dia tak sanggup nak buat, dia minum. Tapi itu bukan sunnah. Bukan sunnah. Sebab apa? Sahabat-sahabat lain besar-besar lama-lama tak ada buat lagu. Isteri dia tak ada kat orang lah kalau lagu tu, dia diri minum. Adakah buat lagu tu? Tak ada. Tetapi Nabi SAW tak kata apa kepada orang yang buat tu. Sebab apa? Dia tahu orang tu dalam keadaan terlalu tak sedar ke diri. Tak sedar ke diri. Tak sedar ke diri. Kerana terlalu cinta sangat, terlalu kasih sangat pada Nabi SAW. Lepas tu orang lain tak kasih kah? Kasih, dia boleh kawal diri dia lah. Dia boleh kawal diri dia. Supaya kasih semati kan, kasih suami isteri, nampak lah mana biasa je. Tapi kalau kasih sebelum nikah tu jangan bukan main, no. Habis gering nampak ni. Tapi hak tu hak sungguh ke tu? Tidak sungguh lagi. Tidak sungguh. Begitu juga sahabat ni, hak jenis tak khabar gitu tu, bawah-bawah ni. Ada pun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak ada ambil nak minum air kecil Nabi SAW, tak ada dalam hadis mana-mana, tak ada. Situ kita kena faham tu. Antara orang yang baru dengan orang yang sudah lama. Supaya orang yang sudah lama kahwin, apa dia tidak kasih? Tak kasih. Tapi cara dia tu tidak nampak. Tidak nampak. Tetapi orang hak baru berjumpa ni, jangan. Tak dengar, tidak boleh makan kalau tak ada sekali. Itu orang baru hak lagu tu. Orang sudah lama tidak lagu tu. Dia lagu lain pula cara cinta dia, lagu lain. Seterusnya riwayat daripada Aisyah bahawa Nabi SAW selalu menceritakan hadis, sesuatu hadis. Lau addahu al-ad, kalau orang yang nak bilang, dia dapat membilangnya dengan baik. Ini ada beberapa makna. Yang pertama, Nabi SAW itu bercakap sedikit. Sebab itulah dalam hadis dia sebut khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan ialah yang sedikit tapi banyak makna dia, luas maknanya. Itu makna sikit dia kecet. Makna kalau kita nak bilang huruf dia tu pun boleh, berapa huruf saja dia kecet, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bercakap tu hadis dia tidak panjang. Bukan maksudnya huruf dia tu sikit sangat, tidak, tetapi boleh dibilang lah ke mana-mana, tidak panjang. Sebab itulah kita perhatikan kebanyakan hadis-hadis yang sahih reka-reka, dan itu pun yang sesuai dengan Nabi SAW. Kalau hak panjang-panjang tu ada masalah, biasanya ada masalah. Sebab apa? Hak panjang-panjang, kalau lebih-lebih lagi kalau diriwayatkan secara makna, riwayat bil makna, maka berubahlah daripada hak lafaz hak Nabi SAW sebut dulu. Hak sebenarnya dia guna perkataan mana? Perkataan mana? Perkataan yang dipilih oleh Nabi SAW itu pun beza, walaupun makna dia sama. Makna dia sama, seperti kita kata sampai, tiba, sama. Tetapi hak sebenarnya dia guna hak mana? Mana satu daripada dua? Kalau kita kata dia sampai pada waktu pagi, dia tiba pada waktu pagi, serupa apa juga makna. Tetapi hak sebenar dia guna perkataan mana? Dan ulama yang mengatakan riwayat bil makna ni boleh, sebab tadilah makna dia tu sampai lah maksud. Seperti kita kata saat ni lah, dia sampai pagi tadi, dia tiba pagi tadi, serupa kan? Faham kedua tu makna dia, maksud dia sama faham. Tetapi setengah ulama kata iyalah boleh, setengah-setengah tempat tu sama, setengah-setengah tempat tu tidak sama 100%. Tak sama 100%. Satu perkataan tu dengan satu perkataan lagi tidak sama. Pada ketika tu akan timbul masalah, Dengan sebab itu mereka kata tak boleh, riwayat bil makna ni tak boleh. Termasuk di antara ulama yang berpendapat begitu ialah Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin. Imam Abu Hanifah tak sah riwayat bil makna, tak sah. Sebab itu riwayat dia sikit, riwayat dia tidak banyak, dia cemak. Kalau dia tidak yakin lagu tu, dia tidak riwayat. Walaupun makna siapa, kita mana tahu. Takut-takut ada setengah-setengah perkataan dia tidak 100% serupa. Sebab itu dia tak sah. Jadi nak ceritanya, hadis dia tu reka-reka lah. Kalau sekiranya kita nak bilang perkataan dia, tadi nak bilang huruf, tu reka benar lah tu, boleh bilang huruf. Ni boleh bilang perkataan dia, tak banyak lah perkataan.
Kalau kita nak bilang hak tulis gini, memang boleh bilang sebanyak mana pun. Ini makna kalau orang duduk dengar tu, patut nak bilang perkataan dia, boleh, tidak jadi masalah lah. Kerana biasanya Nabi SAW menggunakan bahasa yang ringkas. Itu yang kedua. Yang ketiga maknanya, Nabi SAW dalam menceritakan sesuatu hadis, dia tidak cerita sekali, dia ulang pula 2 kali. Sahabat tersebut 3 kali, dia kata lagi, dia boleh bilang. Sebab apa? Sebab benda tu kalau dia nak tekankan, dia akan ulang beberapa kali. Tidak kata sekali sebut, ikutlah, ingat tak ingat pun ikutlah. Tidak. Setengah-setengah perkara tu kalau dia berasa dia nak tekankan, nak menyatakan kepentingan dia tu, maka dia akan ulang beberapa kali. Biasanya diulangnya sampai 3 kali. Diulangnya sampai 3 kali biasanya. Ada kalanya 2 kali saja ulang. Ada kalanya banyak kali. Sampai putih habis napah. Dia sebut sampai habis napah. Ada juga pada betul. Walau bagaimanapun kalau nak dibilang, boleh bilang. Boleh bilang. Lepas tu adakah Nabi SAW sama-sama lagu? Tak juga, bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan. Kalau perlu cepat, buat ulang-ulang lagu tu, berat. Tak ke peranan ni musuh nak mari. Itu dia buat ulang-ulang lagu tu. Dia sesuai dengan keadaan lah. Sesuai dengan keadaan. Lepas tu cerita daripada ni Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah. Aisyah kata kepada dia, Urwah tu anak saudara dia lah, mu tidak berasa pelik kah Abah Fulan ini kalau dalam kitab kita dia tulis bawah Abu Hurairah, yakni Abu Hurairah. Abah Fulan itu Abu Hurairah. Mu tidak berasa pelik kah Abu Hurairah, dia duduk sini dekat dengan bilik aku, rumah aku, duduk cerita hadis daripada Rasulullah SAW. Aku pun dengar derah tu dia royak. Lepas tu aku duduk sembahyang sunat. Usabbihu tu mana bukan bertasbih, sembahyang sunat. Dia pun bangun sebelum aku selesai lagi mengerjakan sembahyang sunatku. Kalau aku dah dengan dia, tentu aku bantah dia, tentu aku tegur dia. Sebab Rasulullah SAW tidak baca cepat sangat hadis itu seperti kamu biasa baca sekarang ni. Itu menunjukkan anjur-anjur dia baca. Maknanya orang boleh dapat dengan baik. Boleh dapat dengan baik. Jadi Abu Hurairah ni cepat sangat. Jadi Aisyah tidak kenal lah. Walau bagaimanapun hak ni terpulang kepada keadaan. Terutama pada masa tu, apa yang dia tekan sangat tak sewi cepat tu, sebab orang bukan semua tulis. Ada hak baru mari, ada hak tidak jadi buku lagi hadis ni. Hak kebanyakannya berselerok gitu. Jadi kalau cepat-cepat sekali orang tak ada nak dengar. Kemudian orang kalau tahu nak cerita hadis ni pada masa tu, kalau kata nak cerita hadis, pakak pergi selalu. Supaya nak buat pertunjukan apa-apa lah kalau sekarang ni. Mari penuh selalu. Kalau kata sahabat ada ni mari, penuh selalu pergi. Itu zaman sahabat, zaman tabi'in, penuh selalu pergi. Nak terima dapat sehadis pun tak apa dah. Bukan semua ada pen, ada kertas, ada buku ke apa. Kalau lah cepat-cepat tak ada nak nakak, nanti mengelirukan orang kemudian pula. Lain orang cerita, dia pergi cerita lagu lain sebab tak ada ingat. Tetapi kalau slow-slow beranjur dan ulang-ulang lama sikit, itu lebih baik pada masa tu. Tapi ulama-ulama sekarang ni dia kata kitab sudah ada. Kita nak habis kitab ni, tak apa baca cepat. Sebab apa orang tak akan keliru. Hadis tu boleh buka pula kitab, tengok lagu mana, boleh buka pula kitab. Jadi kalau main baca lambat bila nak habis, atas dasar tu hak dia kata dia tak molek pada masa dulu tu, pada masa sahabat. Sebab orang duduk tengah nak apa, buku tak ada lagi, kita hadis tak ada lagi. Itu sebabnya.
Babun kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuh. Ini bab Nabi sallallahu alaihi wasallam matanya tidur tetapi hatinya tidak. Matanya tidur tetapi hatinya tidak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidur, mata dia tidak, hati dia tidak, yang ini sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata pada masa tidur tu sebab kita jadi mimpi pergi koseh macam-macam mimpi pengaruh, tak ada. Bahkan kalau mimpi dia tu pun merupakan wahyu juga. Mana kesedaran dia tu serupa, kesedaran hati dia tu, jiwa dia tu, sama ada dalam keadaan mata celik ataupun mata pejam, serupa. Dari segi hukumnya sama saja, sama saja. Ini ada riwayat daripada Jabir dari Nabi SAW. Kemudian Abi Salamah bin Abdurrahman, dia bertanya Aisyah, bagaimana sembahyang Rasulullah SAW pada bulan Ramadan? Aisyah berkata, Nabi SAW tidak melebihkan pada bulan Ramadan atau pada bulan lain dari 11 rakaat. Baginda bersembahyang 4 rakaat, tak usah tanya, comel sungguh, tak usah duk tanya lah tentang cantiknya, panjangnya, sebab memang comel, sebab memang panjang, lama lah. Kemudian sembahyang 4 rakaat pula usahlah ditanya tentang cantiknya, comelnya dan panjangnya, maknanya comel dan panjang lah. Kemudian sembahyang pula 3 rakaat. Saya berkata, wahai Rasulullah, engkau tidur sebelum engkau berwitir? Dia kata, mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Jadi ada beberapa perkara dalam hadis ini. Hak utamanya, dia kata mataku tidur, hatiku tidak tidur. Jadi kalau kata tidak berwitir lagi pun tak apalah. Apabila sampai masa tu dia nak berwitir, dia akan bangun. Dan apabila dia bangun, kalau dia tak ada air semaya pun tak apa, dia boleh semaya. Sebab apa? Sebab hati dia tu tidak tidur. Tidak jadi masalah tu. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa witir boleh dikerjakan di awal malam, boleh. Tidak kata witir ni mana mesti hak terakhir daripada semaya malam seseorang tu. Tidak kata begitu. Sebab kalau maklumlah Nabi SAW witir ni di akhir malam semua, hak terakhir sekali. Apa yang Aisyah kata lagu tu? Engkau tidur sebelum engkau berwitir. Maknanya adalah dia tengok banyak kali dah lah Nabi SAW berwitir dulu, lepas tu baru tidur. Hak ni dia takut Nabi SAW tak sedar kalau lagu mana kau. Sebab sekala dia tengok witir. Maknanya witir sebelum tidur boleh. Boleh. Cumanya yang lebih baik, yang lebih molek, iaitu hak sebab Nabi SAW katalah, ij'alu akhir salatikum bil lail al witr. Letakkan sembahyang yang terakhir pada waktu malam kamu witir. Witir tu buat hak terakhir sekali. Lepas pada buat tahajud, buat gapo, mana-mana nak buat tu, lepas tu akhir sekali witir. Hak tu hak molek lah. Tapi tidak kata mesti kena buat begitu. Kalau nak sembahyang witir dulu pun tak apa. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kekeliruan setengah orang. Dia kata dalam Bukhari ada sembahyang tarawih ni 8 rakaat. 8 rakaat. Mana kalau kita tanya-tanya, hak ni dia tu biar ni. Tak kena tu, tak kena. Bukan lagu tu. Hak ni dia tanya sembahyang tahajud Nabi SAW. Bukan sembahyang dia lain. Qiyamul lail lain, qiyam Ramadan lain. Hak dikatakan qiyam Ramadan, hak tu apa ni? Sembahyang tarawih, qiyam Ramadan. Kalau dalam kitab-kitab hadis ni ada dia buat tajuk qiyam Ramadan, qiyamul lail. Beza tu. Qiyam Ramadan maksudnya sembahyang tarawih. Qiyamul lail maksudnya tahajud. Hak ni dia tanya Aisyah tentang sembahyang tahajud Nabi pada bulan puasa. Lagu mana? Adakah bulan puasa ni dah moga kuat kan dia suruh molek kita buat ibadat banyak-banyak, takut lebih lah. Bulan puasa ni tak serupa bulan lain lah sembahyang tahajud, takut-takut gitu. Aisyah kata, Aisyah cukup faham tu pertanyaan dia tu berkenaan dengan tahajud. Sebab itu dia kata Nabi SAW tidak melebihkan baik pada bulan Ramadan ataupun pada bulan lain
daripada 11 rakaat. Apa maksud dia kata pada bulan Ramadan ataupun pada bulan lain? Kalau maksudnya bukan sembahyang tahajud ya ada pada bulan lainnya. Pada bulan lain juga, pada bulan Ramadan pada juga, pada bulan lain pada juga. Sembahyang tarawih mana ada pada bulan lainnya? Bulan puasa saja ada sembahyang tarawih. Jadi kalau kita kata ni maksudnya sembahyang tarawih, tak kenalah Aisyah jawab. Dia kata Nabi SAW tidak berlebih sama ada pada bulan Ramadan ataupun pada bukan bulan Ramadan daripada 11 rakaat. Tak kena. Apa makna dia kata pada bukan bulan Ramadan? Ini menunjukkan dia tanya bukan tentang sembahyang tarawih. Sebab kalau sembahyang tarawih itu dia tak kena dia jawab ni. Bukan pada bulan Ramadan. Mana ada orang buat apa ni selain pada bulan Ramadannya sembahyang tarawih? Tak ada. Jadi dia jelas dengan pertanyaan orang tu. Orang ni nak tanya tentang sembahyang tahajud pada bulan Ramadan. Takut-takut jadi lebih lah. Dah muka bulan lebih ni. Dia jawab tidak. Serupa. Serupa. Dari segi tahajud. Ini tidak jadi bukti. Setengah-setengah orang dia kata hak 8 tu kuat. Pasal apa ada dalam Bukhari. Hak ni tak kena tu. Tak kena beristidlal tu. Hak ni tak ada kena mengena ni. Dengan sembahyang tarawih ni 8 rakaat ke 20 kan tak ada kena mengena. Hak ni berkenaan dengan orang panggil qiyamul lail ataupun sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Sekali dengan witir tu. Atau sembahyang tahajud saja ke? Tapi di sini menunjukkan witir lah sebab 3 tu. Hak akhir sekali tu 3. Menunjukkan witir lah. Sekali dengan witir lah. Itu perkara yang ke apa? Yang kedua ke yang ketiga tadi. Seterusnya Nabi SAW ni kalau dia sembahyang dia buat molek sembahyang. Comel dari segi bacaannya, dari segi gerak-gerinya, paling molek dia boleh buat. Itu sah dari segi sifat molek tu. Dengan sebab itu kita tak boleh. Bukan kata kalau belajar fiqh, kau belajar hadis khilaf mazhab, orang dia kata gini, orang dia kata gini. Banyaklah. Bukan kalau nak kira mazhab Imam Abu Hanifah tak baca ke apa, tak apa. Tak baca Fatihah tak apa. Baca ayat sepatah 2, boleh lah. Sah lah sembahyang. Kalau jadi makmum tu senyap topah. Daripada awal sampai ke akhir tak baca ke satu. Sah sembahyang. Sah. Lepas tu tak ada tumakninah mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, tak apa, sah sembahyang. Tak ada tumakninah. Cepat sembahyang, cepat. Jadi kalau kita belajar tu, jangan kita ambil hak tu. Kena tengok Nabi SAW buat lagu mana. Nabi SAW buat lagu mana. Kalau kita nak makan hak paling sedap, hak paling bersih, hak paling molek. Apa sembahyang kita cepat sangat, gaduh sangat, tak melera tu. Kita kena melera. Bukan makna kalau orang belajar hadis maknanya dia akan buat mudah-mudah. Tidak. Tak kena tu lagu tu. Bahkan ambil hak mana hak paling molek. Nabi SAW sembahyang molek, buat paling molek lah. Dan panjang baca, panjang sembahyang tu. Walaupun kata 11 rakaat pun lama sembahyang. Lama sembahyang. Ada ketikanya Nabi SAW sembahyang dengan sahabat ni sampai ke pagi, dekat nak subuh baru berhenti. Gagah. Sembahyang daripada lepas Isya tu duduk sembahyang sampai ke dekat subuh. Sahabat-sahabat bimbang takut masuk subuh. Maknanya sembahyang tu lama lah. Lama. Habis itu. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik. Dia menceritakan kepada kami tentang malam diisrakan Nabi SAW dari Masjid Kaabah. Datang 3 orang sebelum diwahyukan kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang tidur di Masjidil Haram. Yang pertama, moga 3 orang ada. Yang pertama tu kata daripada 3 orang. Orang mana satu yang berkenaan berkata salah seorang daripada 3 orang hak tengah tu. Dan hak itulah yang terbaik.
Hak tengah, hak itulah yang terbaik. Yang terakhir daripada mereka, hak tiga tadi, dia kata khudhu khairahum, ambillah yang terbaik. Fakanat tilka, maka berlakulah apa yang berlaku. Falam yarahum, Nabi SAW tidak nampak mereka hatta ja'u lailatan ukhra, sehingga mereka datang pula pada malam yang lain. Fima yara qalbuhu, dalam keadaan hati Nabi SAW tu nampak, dalam keadaan hati Nabi SAW nampak, sedar, sedangkan matanya tidur, hatinya tidak tidur. Begitulah Nabi-Nabi, mata mereka tidur, tetapi hati mereka tidak tidur. Jibril pun tawallahu, melaksanakan tugas dia lah terhadap Nabi SAW, kemudian bawa dia naik ke langit. Hadis ini adalah di antara hadis yang dipertikaikan ulama, hak ada dalam Bukhari ini. Di antara hak dipertikaikan kandungan dia tu. Kandungan dia. Sama Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Ni perawi ni, ada kan? Hadatsana Ismail qala hadatsani akhi an Sulaiman an Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Ni. Kalau dia ni memang perawi Bukhari, tetapi beberapa tempat dalam Bukhari ni sendiri keliru, ulama mengatakan dia keliru, waham dia. Ada pun orang lain tidak riwayat lagu tu, orang lain tidak riwayat serupa hak dia riwayat tu. Ini kekeliruan dia. Sebab apa? Sebab ingatan dia tu bercelaru. Baik, kita tengok oleh kerana dalam kitab kita ni pun ada. Mana ada kitab ni lah, cuba tengok. Hasyiah nombor 3. Hasyiah nombor 3. Kalau nak tengok dulu lagi, hasyiah nombor 1 tu, ada 3 orang duduk tidur tu. 3 orang atau lebih. Nabi SAW duduk tengah, sebelah dia tu Hamzah dan sebelah dia tu Ja'far bin Abi Talib. Itu dalam hasyiah yang pertama. Dalam hasyiah yang kedua, tak apalah, sekat tu ya. Sehingga mereka datang pada malam yang lain. Maksud apa? Wa min huna yahsul raf'ul iskal fi qawlihi qabla an yuha ilaih. Di sini hilang kemuskilan. Mana sebab dia kata dalam hadis ni sebelum diwahyukan kepada Nabi SAW. Sebelum diwahyukan kepada Nabi SAW. Kama sayati bayanu fi makani. Qala fil Fath. Qala al-Kirmani, qala al-Qadhi qad jaa fi riwayat Syarik awham. Ini kata Qadhi Iyad. Di dalam riwayat Syarik ni ada beberapa kekeliruan. Ada beberapa kekeliruan dia. Angkarahal ulama, yang maknanya ulama tidak setuju, ulama tidak terima. Ulama tidak terima. Di antaranya, di antara orang hak tak setuju lah, orang hak setuju, ada hak setuju, orang hak tak setuju. Di antaranya dia kata qabla an yuha ilaihi, sebelum diwahyukan kepada Nabi. Hak 3 orang malaikat sani mari tu, mari sebelum diwahyukan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sedang tidur di Masjidil Haram. Itu sah. Wa huwa ghalat, tak betul tu. Lam yuwafaq alaih, mana orang lain tak setuju dengan Syarik itu. Mana orang lain selain daripada Syarik, ada lagi yang meriwayatkan daripada Anas tu, ramai lagi, tapi orang lain tak ada sebut perkataan itu tu. Ja'a thalathatu nafar qabla an yuha ilaih, qabla an yuha ilaih tu, tu hak tu orang lain tak ada sebut, Syarik saja sebut. Ni kata dia wa huwa ghalat, lam yuwafaq alaih. Syarik ini tidak hafiz, Syarik ini tidak hafiz, dia tidak ingat molek riwayat dia. Wa huwa munfaridun bihi an Anas, dan dia seorang pula orang hak tidak hafiz, mana mengikut ulama rijal hadis, tahu dia ni seorang yang tidak kuat ingatan dia ni bercelaru, tiba-tiba dia seorang meriwayatkan lagu tu, orang lain seramai-ramai tidak riwayat lagu dia tu. Dia adalah tu. Ada alasan lah bagi orang yang tidak menerima. Dia kata munfarid bi an Anas,
Wasairul hafiz, wasairul huffaz, sekalian maknanya hafiz hadis yang lain tidak ada meriwayatkan daripada Anas lagu tu. Dia seorang. Lepas tu dia ni kita maklum dah. Sebab kata tadi tidak hafiz. Intaha. Lepas tu dia sebut lagi, Zarkashi sebut tambahan ini dibantah oleh ulama. Ada kata tidak mahfuz hak ni. Tidak mahfuz hak ni. Kalau sah lah, kalau sahih lah. Kalau sahih lah, kalau kita terima dia ni sahih, makna tambahan ini. Hak duduk bahan ni bukan semua sekali. Hak tambahan tadi. Iaitu qabla an yuha ilaih. Hak tu. Kalau kita terima betul lah sahih hak ni, kata Zarkashi, mereka tidak datang kepada Nabi SAW selepas malam tu. Selepas malam tu selalu tidak datang gitu, tetapi ba'daha bisinin, beberapa tahun selepas tu. Kerana Nabi SAW diisrakan sebelum hijrah 3 tahun, setengah ulama kata 2 tahun, setengah ulama kata setahun. Dah tadi begitulah. Intah. Wa qala sahibul khairil jari wal asah an yuqal innahu ja'ahu sallallahu alaihi wasallam 3 nafar qabla al wahyi thumma ja'u lil isra' ba'da al wahyi. Jadi dalam khairul jari pengarah dia kata lagu ni untuk menyelesaikan hadis ni supaya jadi hilang kekeliruan dan supaya orang tidak kata hadis ini hadis yang ada waham di dalam dia dan tidak mahfuz, walaupun tidak semua, sebahagiannya tu. Kalau dikata tidak mahfuz itu tak sedap tu. Tidak mahfuz maknanya tidak terpelihara dengan baik lah. Jadi untuk nak menyelesaikan itu dia kata iaitu malaikat mari 3 orang sebelum wahyu. Mana kalau kita terima ni, mereka 3 orang tu mari sebelum wahyu, kemudian mereka mari pula untuk Isra selepas dapat wahyu. Wa makna hatta ja'u lailatan ukhra, makna kata-kata Anas itu sehingga mereka datang pula pada malam yang lain, itu makna selepas beberapa tahun. Makna bukan selepas tu selalu. Beberapa malam kalau selepas tu tidak, tapi selepas beberapa tahun. Sebab kalau sebelum dapat wahyu, hak ni dia bercanggah tu lah. Sebab apa yang orang tak terima? Sebab dalam riwayat yang ada sebut Hamzah gapo tu, Ja'far bin Abi Talib, dia tu Islam dah kah? Islam dah kah pada masa tu? Kalau sebelum dapat wahyu tu maknanya Abu Bakar pun tak Islam lagi. Usah ke demon ni lewat kalah ni mari. Lepas pada demon ni Islam, Ja'far Hamzah gapo Islam, tidak duk Isra selalu, berapa tahun pula lepas pada tu. Jadi zahirnya nampak hadis ni, nampak mana pada malam yang lain tu, mana beberapa malam selepas pada tu. Sedangkan kalau kata sebelum wahyu sudah mari dan beberapa malam selepas pada tu, tak mungkin berlaku. Sebab lama tu berapa tahun pula tu barulah cerita Isra senoti. Sebab tu setengah tu kata dia ni tak terang molek hadis ini. Dan tidak terang ni kata mereka kerana syarik ni lah, kerana syarik. Kalau lah dibuat hak ni qabla an yuha ilaih, seperti mana perawi-perawi lain yang mana ingatannya lebih baik daripada syarik. Mereka tak ada sebut ni qabla an yuha ilaih, maka jelas lah mana dia mari dulu tengok beberapa malam lepas pada beberapa malam sebelum Isra sungguh tu, mari tengok mana hak ni, hak duduk tengah tu, hak ni lah hak paling moleknya. Gitulah. Lepas tu beberapa malam selepas pada tu baru Isra. Maknanya tak ada sebelum dapat wahyu.
Ni buat tak terima qabla an yuha ilaih. Hak tu dia jadi masalah. Kalau tak ada hak tu, selesai. Mana beberapa malam lepas pada peristiwa malaikat mari. Lepas tu baru mari sungguh untuk nak Isra. Boleh terima, tak ada muskil. Tapi buat tak ada hak ni qabla an yuha ilaih jadi muskil. Riwayat syarik ni nanti kita akan jumpa dalam Bukhari ni juga masalah. Dia tafsirkan berjuntai. Thumma dana fatadalla. Allah yang berjuntai. Allah yang berjuntai. Itu keliru tu. Keliru. Bukan Allah. Thumma dana fatadalla tu maknanya Jibril pergi dekat dengan Nabi SAW, bukan Allah. Tetapi kerana riwayat syarik berlaku begitu. Ni orang-orang yang mengaji Bukhari dia tahu. Tapi dia ni perawi Bukhari. Walau bagaimanapun orang lain tak ada sebut. Jadi dia nak ceritanya mari tu pada malam yang lain dalam keadaan Nabi SAW, hati dia tu tengok, dia sedar belakang, tahu. Mata dia tidur, tapi hati dia tidak tidur. Begitulah nabi-nabi, mata mereka tidur tetapi hati mereka tidak tidur. Hak tu hendaknya dalam bab kita ni, iaitu mata tidur, hati tidak tidur. Hak tu hendak. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, babu alamatin nubuwah fil Islam. Sekatulah. Wallah.